Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita dalam pengajian Al-Madkhal ila Dirasatil Fiqh Al-Islami, iaitu pengenalan kepada ilmu fiqh. Kita pada siri yang ke-14 hari ini masih lagi membincangkan tentang sumber persyariatan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pensyariatan, keputusan, fatwa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, asas kepada pensyariatan pada zaman Nabi hanya satu, iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebab itu bila berlaku satu peristiwa, peristiwa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan terangkan melalui penerangan yang kita akan bincangkan. Yang pertama adalah wahyu, turunnya wahyu. Berlaku peristiwa turunnya wahyu daripada Allah, iaitu melalui perantaran Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi Jibril akan bawa lafaz dan juga makna daripada Allah, iaitu Al-Quranul Karim. Okey. Yang keduanya adalah nuzulul wahyi min Allah. Wahyu turun daripada Allah, tapi Nabi yang sampai kepada umat. Sama ada dengan perkataan Nabi ataupun dengan perbuatan Nabi ataupun dengan iqrar, takrir, pengakuan Nabi, ini dipanggil sebagai hadis, sunnah an-nabawiyah, iaitu wahyu turun tapi Nabi yang mengolahkan, guna bahasa Nabi, guna lafaz daripada Nabi. Sama ada Nabi bercakap lafaz ataupun Nabi melakukan perbuatan ataupun takrir, iqrar, pengakuan daripada Nabi. Mana orang buat sesuatu Nabi tak ingkar, Nabi tak larang. Itu semua adalah menunjukkan itu adalah sunnah an-nabawiyah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang keluar daripada Nabi hanyalah itulah wahyu. Yang diwahyukan kepada Nabi bertepatanlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat ketiga dan juga keempat, juzuk yang ke-27, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap daripada hawa nafsu, keinginan nafsu, melainkan apa yang diwahyukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga, bila berlaku peristiwa pada zaman Nabi, bagaimana nak solutionnya, iaitu Nabi akan berijtihad. Berijtihad, yang mana ijtihad ini sekiranya ilham daripada Allah, maka itu dipanggil sebagai sunnah, hadis. Sekiranya ijtihad itu bukan ilham daripada Allah, maka dia ada kemungkinan benar betul, ada kemungkinan tidak betul. Okey. Bila mana perkara yang tak betul, maka Quran akan betulkan. Okey. Perkara yang ketiga, wa amma an yajtahida sahabah, iaitu sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka berijtihad pada zaman Nabi. Nabi tahu perkara tersebut, mereka berijtihad dan Nabi setuju dengan mereka, maka dianggap sebagai sunnah taqririyah. Okey. Ini semua tak terkeluar daripada sumber pensyariatan pada zaman Nabi. Asas utamanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di papan putih kesimpulan yang kita nak bincangkan pada hari ini. Sumber pensyariatan pada zaman Nabi yang pertama, pada zaman Nabi, iaitu wahyu, Al-Quran. Wahyu melalui perantaraan Jibril, Al-Quran. Ini solusi bila berlaku peristiwa, Quran turun. Ataupun yang kedua, Quran, bila berlaku satu peristiwa, apa yang terjadi bila berlaku satu peristiwa? Wahyu turun, wahyu turun, tetapi lafaznya daripada Nabi, itu dipanggil sebagai hadis. Okey. Ada yang ketiga dipanggil apa? Iaitu ijtihad. Ijtihad ni pula dia pecah kepada tiga. Ijtihad Nabi
Ijtihad. Sama ada ijtihad ni adalah ijtihad Nabi. Bila ijtihad daripada Nabi, dia ada dua. Adakah dia ilham daripada Allah? Sekiranya ilham daripada Allah, maka ini juga dipanggil sebagai as-sunnah, hadis. Sekiranya ijtihad daripada Nabi juga, cuma bukan ilham daripada Allah, daripada ijtihad Nabi, apa yang Nabi fikirkan, apa yang Nabi lihat daripada pelbagai aspek, sekiranya benar maka okey, sekiranya tak benar maka wahyu akan betulkan. Nampak? Perkara yang ketiga adalah daripada sahabat radhiyallahu taala anhum. Bila mana ijtihad daripada sahabat, Nabi tahu, aliman Nabi, Nabi mengetahui perkara tersebut. Bila Nabi tahu, Nabi tak kata apa-apa, Nabi yuwafiq, Nabi ikut, ikut saja seperti mana sahabat buat. Maka inilah dipanggil sebagai sunnah taqririyah. Sunnah apa? Taqririyah. Okey. Tiga ni menjadi sumber pensyariatan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh tukar, tengok tak apa pekat. Warna biru. Okey. Okey. Kemudian kita terus melihat kepada tak, dia bila lama tulis dia akan jadi cair. Okey. Perkara yang kita nak bincang lagi, Quranul Karim dengan sifatnya yang mana dia adalah menjadi sumber utama pensyariatan. Okey. Okey, Al-Quranul Karim tanpa syak lagi dia adalah masdar awal, al-masdarul awal, sumber utama, sumber asasi dalam pensyariatan Islam. Al-Quran adalah kalamullah yang Allah Taala turunkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mukjizat dari segi lafaznya. Lafaznya ada mukjizat. Dianggap ibadat orang yang membaca, mentilawahkannya, dan tertulis di dalam mushaf. Jadi bila sebut tentang hifzul Quran, hafalan Al-Quran, telah sesungguh dinukilkan kepada kita Al-Quran ni satu jamaah daripada satu jamaah. Okey. Satu jamaah daripada satu jamaah. Sekira-kira mustahil lah kalau mana mereka ni sepakat untuk tipu. Sebab apa? Itulah dipanggilnya sebagai mutawatir, sebab terlampau ramai. Kalaulah Al-Quran itu yang meriwayatkannya daripada satu jamaah daripada zaman Nabi kepada zaman yang berikutnya, zaman berikutnya kepada zaman yang berikutnya, sampailah kepada zaman kita sekarang ini, yang meriwayatkan bukan 2-3 orang, tapi mutawatir. Mutawatir ni maknanya sangat ramai, dan mustahil kalau ramai-ramai tersebut bersepakat dalam melakukan pendustaan. Wa annahu mahfuzun bihifzillah, dan ia juga dijaga, Quran ini dijaga dengan jagaan Allah, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala semenjak zaman Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Quran ini pada zaman Nabi dijaga melalui sudur ataupun sutur, sama ada dalam di dada-dada sahabat ataupun pada penulisan yang sahabat-sahabat tulis. Benar Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam suratul Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kami yang jaga Quran. Okey, bila sebut tentang hafalan Al-Quran dalam dada, Al-Quranul Karim dijaga dalam hati sahabat semenjak zaman Nabi. Seperti mana di dalam Al-Quran menyatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya kepada kamilah Allah Taala kata tanggungjawab untuk mengumpulkan Quran dan juga penulisan Quran. Okey. Mengumpulkan Quran dalam dada Nabi. Maksud Nabi hafal Quran, dan di atas lidah Nabi mentilawahkan Al-Quran untuk faham Quran, ada knowledge tentang Al-Quran. Hafazan ataupun hafalan ini sesungguhnya telah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam
kama annahu jaa min ashabihi, seperti mana telah bawa datanglah Al-Quran ini di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Okey, Nabi hafal Quran. Nabi SAW yatlu Al-Quran, membaca Quran daripada lubuk hati dia. Wala yush'ar bil malal. Nabi tak rasa bosan, boring nak baca Quran, terutama pada waktu malam. Lagi seronok baca Quran. Hatta innahu la yaqra fi raka'atil wahidah al-adad min as-suwar at-tiwal. Sehingga Nabi ni satu rakaat pun Nabi baca surah yang panjang-panjang. Ada beberapa surah Nabi baca. Al-Baqarah tak cukup, Al-Imran tak cukup, An-Nisa tak cukup, Al-Maidah. Itu Al-Baqarah saja pun dah panjang, merangkumi 2 juzuk setengah. Okey. Kemudian waliyazati tathbit, dan juga untuk menambahkan keteguhan hati Nabi SAW. Jibril ni selalu bertadarus Al-Quran dengan Nabi SAW. Ibn Abbas ada menyatakan, kana Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu fi kulli laylah min Ramadan fayudarisuhu Al-Quran. Nabi SAW manusia yang paling pemurah, dan pemurah Nabi menjadi lebih pemurah bila mana dalam bulan Ramadan, ketika mana Jibril bertemu dengan Nabi. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin, dan Jibril akan bertemu dengan Nabi pada setiap malam bulan Ramadan, dan Jibril akan bertadarus, bertilawah Quran dengan Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berkata, kana ya'ridu 'ala an-nabi al-Quran kulla 'amin marrah, fa'arada 'alaihi marratain fil 'ami alladhi qubida fihi. Diriwayat daripada Imam Bukhari dalam sahihnya, iaitu Nabi SAW, Jibril SAW selalu datang kepada Nabi, membaca Al-Quran kepada Nabi setiap tahun satu kali. Maka Jibril telah datang kepada Nabi pada tahun Nabi diwafatkan. Pada tahun tersebut Jibril datang 2 kali, pagi dan juga malam, 2 kali datang. Selalu datang waktu malam je. Itu Nabi hafal Quran. Yang keduanya, sahabat-sahabat pun hafal Quran juga. Faqad tawafara lis-sahabah al-awamil allati taj'aluhum qadirin ala hifdzil Quran. Telah sempurnalah bagi sahabat faktor-faktor, sebab-sebab yang menjadikan mereka ni mampu untuk menghafal Quran, memudahkan mereka untuk menghafal Quran. Terutamanya bila mana faktor ataupun sebab yang menjadi terutamanya Al-Quran itu datang dengan bara'atin minal uslub, iaitu Quran datang dalam bahasa yang sangat indah dan juga bersastra. Wa rafa'atin minal bayan mimma yaj'aluhu ahra li hifdhi, iaitu tinggi penerangannya, yang mana lebih layak untuk dihafal Al-Quran ini, dan mengambil berat tentang hukum Al-Quran. Maka fahifdhuhul kabir was-saghir wal-rajul wal-mar'ah al-hadari wal-badawi wa min tilkal awamil, iaitu menghafal Quran ini tak kira orang besar, orang dewasa, budak kecil, lelaki, perempuan, orang duduk kawasan pedalaman, kampung, duduk di bandar, semua je boleh untuk menghafal Quran. Yang penting adalah minat mereka, ingin untuk menghafal Quran. Okey, di antara faktornya yang mereka ini sahabat menghafal Quran, yang pertama quwwata dzakiratis sahabah, iaitu kuatnya ingatan sahabat radhiyallahu taala anhu, sehingga kan di kalangan mereka orang yang menghafal qasidah daripada syair dengan dengar sekali terus hafal. Ini kita panggil kekuatan hafalan yang ada pada sahabat radhiyallahu taala anhu. Okey, kemudian yang keduanya adalah nuzulul Quran munajjaman syai'an fa syai'an. Turunnya Al-Quran tak sekaligus, tetapi turunnya Quran itu sikit bila ikut peristiwa yang berlaku. Okey, Itu yang kita katakan, mereka mampu untuk hafal Quran, mereka rasa mudah
Allah Ta'ala mudahkan urusan mereka untuk menghafal Al-Quran. Yang ketiga, luzumus sahabah qira'at syai'in min al-Quran fi shalah. Ini paling penting, melazimi pembacaan Quran setiap hari. Baca Quran dalam solat, insya-Allah akan kuat ingatan kita. Okey. Kemudian yang keempat, amila sahabah bil Quran wal mubadara ila tatbiqih. Sahabat radhiyallahu taala anhum turun ayat Quran, terus mereka beramal dan bersegera pula untuk beramal untuk mengadaptasikan hukum Al-Quranul Karim. Faqad kanu huwa yanba'u an yanba'u aqidatahum wa ibadatahum wa wa'adhahum. Pendek kata sahabat ni, bila dengar je cepat-cepat mereka nak amalkan. Yang keempatnya adalah hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabah. Nabi galakkan sahabat-sahabat membaca Quran, memberi targhib kepada mereka mengenai dengan ganjaran yang besar yang mereka akan perolehi. Yang terakhir, yang kelimanya, ta'ahadan Nabi as-sahabah bi ta'limil Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perhatikan sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mengajar Quran. Nabi akan pastikan, Nabi akan buat pemantauan. Sebab itu sahabat radhiyallahu taala anhum, sahabat mereka ini adalah anak-anak murid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar Al-Quran daripada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syaikh mereka. Nabi siapa adalah syaikh mereka, guru mereka. Guru mereka sentiasa perhatikan mereka dengan cara mengajar mereka Al-Quran. Apabila sesuatu negara atau sesuatu kabilah bangsa memeluk agama Islam, maka cepat-cepat Nabi hantarkan kepada mereka Al-Qurra, qari-qari, orang-orang yang mahir dalam bidang Quran, supaya ajarkan mereka Al-Quranul Karim. Okey. Kemudian kita lihat penghafal Quran yang menggunakan as-sutur, tulisan. Al-Quran ini dijaga dalam dada sahabat, dada manusia. Fa innahu mahfuzun aidan fi sutur. Dia bukan setakat fi sudur, dalam dada, tetapi dia juga fi sutur, dalam tulisan, dalam garisan. Okey. Wa dzalika bi tadwinihi wa kitabatihi fi sutur. Yang demikian itu bila ada tadwin, pembukuan. Al-sahafi allati tadhummu suwar al-ayat jami'aha, yang mana mengumpulkan surah-surah dan juga ayat-ayat semuanya. Penghafal Quran dalam tulisan, launun minal hifzi yadumu ma'az zaman la yadhhab bi dhihabil insan. Okey, orang penghafal Quran, hafalan Quran ini pada tulisan adalah satu jenis daripada menjaga ketulinan ayat Quranul Karim. Okey. Dan berterusanlah walaupun generasi sudah tukar generasi. Quran tidak akan mati pupus dengan sebab perginya manusia, kematian manusia. Nabi SAW i'tana, sangat ambil berat tentang apa? Bi kitabatul Quran, penulisan Al-Quranul Karim. Setiap kali turunnya sesuatu kepada Nabi, da'al kutab minhum, Nabi akan panggil kutab, penulis-penulis wahyu di kalangan mereka. Antaranya Ali bin Abi Talib, kemudian Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan. 4 orang ini antara penulis Nabi SAW, yang paling, kita katakan yang paling senior adalah Ubay bin Ka'ab, kerana dia wafat pada tahun 19 Hijrah. Ubay bin Ka'ab. Okey. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 orang penulis wahyu pada zaman Nabi, iaitu dipanggil sebagai Ali bin Abi Talib, menantu Nabi SAW. Siapa itu Ali? Ali bin Abi Talib, namanya Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Abdul Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Al-Qurashi. Okey. Siapa Ali bin Abi Talib? Dia adalah Amirul Mukminin, ibnu ammi Rasulullah, iaitu sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali ini asghari waladi Abi Talib. Dia antara Ali ini adalah anak yang paling kecil Abi Talib. Abi Talib banyak anak,
Abi Talib ni banyak anak. Abi Talib itu ada banyak anak. Salah satu daripada anak Abu Talib adalah Ali karramallahu wajhah, dan Ali adalah anak yang paling last, paling bongsu. Awwalu man amana billah wa rasulihi ba'da Khadijah wa huwa ibnu 15 sanah. Dan dia adalah orang yang pertama beriman kepada Allah dan juga Rasulnya selepas daripada Khadijah radhiyallahu taala anha. Pada ketika itu dia baru umur 15 sanatan, 15 tahun. Jadi Ali bin Abi Talib antara remaja yang pertama masuk agama Islam. Dari segi keseluruhannya dia adalah nombor 2 selepas daripada Khadijah radhiyallahu taala anha. Pada ketika itu pada ketika itu umurnya Ali baru 15 tahun. Okey. Kemudian yang kedua, Ubay bin Ka'ab. Siapa itu Ubay bin Ka'ab? Bin Qais al-Khazraji al-Ansari, iaitu Sayyidul Qurra, iaitu ketua-ketua kepada Qari, yang diwafatkan oleh Allah pada tahun ke-19 Hijrah. Okey. Dia wafat di Madinah Al-Munawwarah. Ubay bin Ka'ab. Perkara yang ketiga, nama yang ketiga, iaitu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit bin Dhahhak al-Ansari al-Madani. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah pada ketika itu. Zaid bin Thabit baru berumur 11 tahun. 11 sanatan. Kana yaktubul wahyu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia yang penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Zaid bin Thabit. Ad-Dhahhak al-Ansari al-Madani, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, yang mana dia datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah pada ketika itu dia Zaid bin Thabit pada ketika itu baru saja 11 sanatan, umurnya baru 11 tahun. 11 tahun Zaid bin Thabit. Ketika mana? Ketika Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Dan seterusnya yang keempat, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekarang penulis wahyu Nabi ada 4: Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, okey, dan juga Zaid bin Thabit, dan juga Muawiyah binti Abi Sufyan. Fa'amlahu alaihim, Nabi akan membacakan Quran ini kepada mereka. Ala ma yajidun min adawatil kitab hina idzin mislu ruqa' wal likhaf wal aktaf wal usub. Wa qad hasara an-nabi sallallahu alaihi wasallam juhdahu haula'il kutab fi kitabatil Quran. Faman'u min kitabati ghairihi illa fi dhuruf khassah. Maka dilarang untuk menulis selain daripada Al-Quran, melainkan pada waktu, pada masa yang tertentu. Kerana sebahagian manusia makhsusin, dia tak tahu benda-benda ni, Quran dan juga hadis. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajian kita pada pagi yang mulia ni. Okey, mengenai dengan apa tu? Mengenai dengan sumber pensyariatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa penulis wahyu Nabi? Ali bin Abi Talib yang pertama. Yang kedua siapa? Iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Yang keempat siapa? Zaid bin Thabit. Dan yang kelima adalah 4 je. 4 semua ada 4. Kita lihat sekarang ni perbincangan yang baru. Quran dah habis. Perbincangan yang baru mengenai dengan sunnah an-nabawiyah biwasfiha al-masdar tsani li tashri' al-islami. Sumber asas yang kedua dalam pensyariatan. Apa dia tu? As-sunnah bila syak al-masdar tsani li tashri' al-islami. Sunnah yang kedua untuk pensyariatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma sadara 'anil nabi ghairil Quran, apa yang datang selain daripada Nabi dalam Quran,
sama ada perkataan ataupun perbuatan ataupun iqrar pengakuan daripada Nabi, maka sunnah ini sebenarnya ada 3. Bertepatanlah dengan fakta yang kita bagi tahu tadi. Yang pertama dipanggil as-sunnah al-qauliyah, iaitu daripada perkataan Nabi. Yang kedua sunnah ta'diliyah, sunnah al-fi'liyah. Apa itu sunnah al-fi'liyah? As-sunnatul fi'liyah yang dikehendaki perbuatan Nabi. Kerana maka yaf'aluhu min a'malin mimma laha silatan bil ahkam. Okey, yang dikehendaki dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ayyi, apa-apa perbuatan daripada amalan-amalan yang ada kaitan dengan hukum hakam, solat, puasa, haji, maka itulah yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah taqririyah fayuradu biha ma sukutuhu amma sadara ashabah, iaitu sunnah taqririyah yang dikehendaki diamnya Nabi. Sahabat dah buat, Nabi diam, tak kata apa-apa pun. Jadi sahabat mengetahui sesuatu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun Nabi dengar sesuatu, fala'allahu ba'du ashabih wa yaskutu ala dhalik, fahadha sukut iqrarun kaiqrarihi sallallahu alaihi wasallam la ya'kul himar al-wahshi wadhab biyawa, lianna an-nabi sallallahu alaihi wasallam mablagh ar-risalah wala yaskut ala munkar wala yaskut ala munkir. Qala ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Okey. Sunnah taqririyah, apa yang Nabi buat, yang Nabi mulakan, amma sadara anis sahabah, iaitu sunnah taqririyah Nabi tak buat, Nabi diam je, sahabat yang buat. Sama ada sahabat melakukan sesuatu di hadapan Nabi, ataupun Nabi yang dengar dia buat perkara tersebut. Jadi sama ada sunnah taqririyah, Nabi tengok, Nabi tak kata apa-apa, Nabi diam, itu sunnah taqririyah. Ataupun Nabi tak tengok tapi berita sampai kat Nabi, Nabi tak kata apa-apa, maka itu menunjukkan perkara tersebut adalah harus. Okey, itu dipanggil sunnah taqririyah. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mablagh ar-risalah, muballigh ar-risalah, penyampai dakwah, dan Nabi tidak akan diam ke atas perkara yang mungkar. Allah Ta'ala bagi tahu, wahai Rasul, baligh, sampaikan apa yang diutuskan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, sekiranya kamu tidak buat, fama ballaghta risalatah, kamu tidaklah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, fanara huna, kita lihat lagi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada nabinya ila janibil Quran umuran tasyri'iyyah an tariqi qawlihi taratan wa an tariqi fi'lahu taratan wa an tariqi taqririhi taratan ukhra. Sama ada melalui sunnah taqririyah, sunnah qawliyah ataupun fi'liyah. Okey, orang-orang Islam, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat di sini, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ila janibil Quran umurun tasyri'iyyah an tariqin qawluhu fataratan wa an tariqi fi'luhu taratan wa an tariqi taqririhi taratan ukhra. Okey, kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Nabi ila janibil Quran, berdekatan, dekat dengan Quran. Allah Ta'ala telah mewahyukan umur pensyariatan, perkara pensyariatan, daripada sabdaan Nabi ada kalanya satu kali, wa an tariqi fi'lihi, ada kalanya daripada perbuatan Nabi, wa an tariqi taqririhi taratan ukhra,
dan juga ada kalanya daripada takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam taratan ukhra, pada satu kali yang lain. Okey, orang-orang Islam, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila ditimpa kepada mereka satu musibah, datang kepada mereka kemusykilan, har'u ila Rasulillah, mereka cepat-cepat pergi jumpa Nabi, mereka tanya hukum hakam itu dengan apa yang telah menimpa mereka, ataupun aradtu lahum muskilah, ataupun aku telah datang kepada mereka dalam keadaan muskil. Har'u ila Rasulillah, aku har'u ila Rasulillah, cepat-cepat dia lari, dia bersegera kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya kepada Nabi tentang hukum Allah mengenai demikian, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah salihah, qudwah hasanah kepada mereka, wa marja'an fi umurihim kullaha wa mursyidan lahum fi kulli amrin, dan dia juga tempat rujukan, referen pada urusan-urusan mereka kesemuanya, sebagai mursyidan lahum fi kulli amr, sebagai petunjuk kepada setiap urusan. Adalah mereka ini an yata'arrafu hukum Allah, mereka telah yata'arrafu, berkenalan sesama sesama mereka dengan terhadap hukum-hukum Allah, sehinggalah mereka bersegera ila al-insyaq ila amrillah min ghairi taraddud, sehinggalah mereka dapat kenal sesama mereka tanpa ada berbelah bahagi lagi. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Syekh Waliullah Ad-Dihlawi yang wafat pada tahun 1166 Hijrah, dalam kitabnya Hujjatullahil Balighah Al-Fiqh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasawwuran daqiqan, satu fiqh yang dapat gambarannya agak sukar. Okey, gambarannya agak sukar, di mana lam yakunil fiqhu fi zamani syarif mudawwanan wa lam yakun al-bahthu fil ahkami yawma idhin mithlu bahthi haula'il fuqaha. Okey, di mana tak mungkinlah fiqh pada zamannya asy-syarif mudawwanan wa lam yakun al-bahth fil ahkam, dan juga tidaklah ada perbahasan mengenai hukum hakam pada ketika itu seumpama mereka ulama-ulama fiqh. Jadi maksudnya yang membahaskan tentang hukum hakam pada ketika itu seumpama perbahasan ulama-ulama fiqh. Fiqh ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mudawwan, telah dibukukan. Walam yakun al-bahs fil ahkam, kita tidak melihat perbahasan dalam tutur kata Arab. Okey, kita tidak akan nampak fiqh, tidak ada fiqh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mudawwan, disistemkan. Walam yakun al-bahthu fi tasawwuran daqiqan ila haitsu qala, dan juga tidak ada perbahasan mengenai hukum hakam yang daqiq, yang halus, mengenai dengan Syekh Waliullah telah berkata, lam yakunillah al-fiqhu fi zamani syarif mudawwanan wa lam yakul bahth fil ahkami yawma idzin mithlu bahthi haula'il fuqaha haitsu yabnuna bi aqsa juhdihim al-arkan wa syurub wal adab, kullu syai'in mumtaz 'an al-akhar bi dalilihi wa yufriduna suwaru min sa'i'ihim wa yatakallamun wal ahkam yawma idzin mithlu bahthi haula'il fuqaha haitsu yabnuna bi aqsa juhdihim al arkan wa syurut wal adab. Okey, Syekh Waliullah Ad-Dihlawi, okey, dia telah memberi satu gambaran fiqh pada zaman Nabi dengan tasawwuran daqiqan, di mana dia pernah berkata lam yakunil fiqhu fi zamanis syarif, tidak ada fiqh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibukukan. Walam yakun al-bahsu fil ahkam, dan tidak ada perbahasan dalam hukum hakam, tidak ada perbahasan pada
tidak ada pada zaman Nabi SAW satu tasawur, gambaran yang halus, di mana lam yakunil fiqhu fi zamanihi asy-syarif mudawwanan. Tidak jadi orang yang fakir pada zaman Nabi adalah dia orang yang mulia, yang telah ditadwinkan, telah dibukukan. Okey. Walam yakun al-bahsu fil ahkam, dan tidak ada perbahasan pada hukum hakam seumpama mereka ini fuqaha. Sekira-kira orang asy-syarif, orang yang mulia, dibukukan nama mereka. Walam yakun al-bahsu fil ahkam yawma idzin mislu bahsi haula'il fuqaha. Sedangkan tidak pula perbahasan tersebut dalam hukum hakam pada ketika itu seumpama perkataan lam yakun al-fiqhu fi zamanihi asy-syarif mudawwanan wa lam yakul bahthu fi ahkami daqiqan haitsu qal. Okey. Jadi mereka ulama-ulama membina aqsa juhdihim sejauh-jauh tempat. Okey. Wal arkan wasyarat, dan juga adab. Setiap sesuatu ini mumtaz, diberi kecemerlangan fuqaha ini. Okey. Di mana mereka telah membina hujung usaha mereka membina apa? So'iyahim. Mereka yufriduna suwar min sana'i'ihim wa yatakallamuna ala dhalika suwar al-mafruḍah. Kemudian fiqh selepas zaman Nabi ni mereka banyak buat andaian yang begini bagaimana. Okey. Dan mereka membataskan apa yang datang. Apa yang datang saja. Okey. Mereka membataskan. Dan mereka bercakap dengan gambaran andaian. Ini semua kalau kita lihat apa? Nabi SAW, kita lihat Nabi berwudu, maka Nabi lihat sahabat-sahabatnya wudu, fayakhuzuna min ghairi, dan mereka mengambil min ghairi an yubayyin hadha rukun. Mereka penuhkan sahih di hadapan. Itu semua adalah adab. Yusalli fayara. Orang yang semayang kena perhatikan. Orang yang semayang dia kena perhatikan apa? Kita lihat sekali lagi apa yang disebut oleh Syekh Waliullah Ad-Dihlawi dalam kitab Hujjatullahil Balighah. Fiqh pada zaman Nabi adalah fiqh tasawwurun daqiq, satu gambaran yang daqiq, yang halus. Sehingga Syekh Waliullah Ad-Dihlawi kata dalam kitab Lam yakun al-fiqh fi zamani asy-syarif mudawwanan, sehingga fiqh pada zaman Nabi yang mulia tidak ditadwinkan, dibukukan. Walam yakun al-bahthu fil ahkam, tidak jadi perbahasan pada hukum hakam pada ketika itu seumpama perbahasan ulama-ulama fiqh kita pada zaman ini. Mereka bina apa? Sesungguh-sungguh tenaga, membina inilah rukun solat, inilah syarat solat, inilah adab-adab solat. Setiap sesuatu ini mumtaz anil akhar, akan jadi terasing daripada yang lain. Okey, dengan dalil-dalil sendirilah. Okey. Adapun Nabi SAW, Nabi selalu berwudu, maka Nabi lihat sahabat-sahabatnya berwudu. Okey. Fayakhudhu nabihi, maka Nabi telah memegangnya min ghairi an yubayyina hadzal rukun. Nabi tidak menerangkan rukun ini. Itu adalah nama dia adab. Nabi ambil wudu, Nabi semayang, dan Nabi tak menyatakan ini adalah rukun, mana itu adalah sunat. Maka itu adalah adab. Nabi SAW fayarawna salatahu fayusallun. Nabi SAW apabila mereka lihat solat Nabi, maka mereka akan sembahyang
maka seperti mana mereka lihat Nabi semayang. Wa hajjun farifqun nas hajjahu fafa'alu kama fa'ala. Wa hadza kana ghaibu halihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyin furudul wudu' sitatu. Nabi tak sebut fardu wudu' ada 6, Nabi tak sebut ada 4, Nabi tak sebut apa-apa fardu wudu' di sini. Okey, sehinggalah sahabat radhiyallahu taala anhum memberi hukuman keputusan. Okey, melainkan masya-Allah apa yang Allah nak, wa qallama kanu yasaluna an hadhihi al-asya', yang sedikit sangat mereka meminta kepadanya daripada beberapa perkara ini. Jarang mereka minta. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang mengenai dengan daur sahabat radhiyallahu taala anhum. Jangan lupa tekan butang share sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ni. Dan juga tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Yang terlepas layari YouTube kami, boleh bersama kami dalam pusat Facebook Pusat Tahfiz At-Taqwa dan juga YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. InsyaAllah subhanallahumma wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.